Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi untuk video kali ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk daripada subjek ekonomi lestari berkenaan dengan maqasidus syariah ataupun disebut sebagai the higher objective of syariah dan berkaitannya dengan Sustainable Development Goal ataupun SDG yang telah diperkenalkan oleh UN, United Nations sebagai satu perancangan sehingga ataupun target sehingga ke 2030 yang telah diperkenalkan pada tahun 2000 untuk 2016 sehingga ke 2030. Jadi untuk tajuk ini ataupun untuk kita punya perbincangan pada sesi ini ataupun pada rakaman ini, kita akan melihat kepada tiga perkara utama, iaitu berkenaan dengan maqasidus syariah, iaitu pengenalan ringkas, 3 tahap dan juga 5 elemen utama, dan juga SDG ataupun Sustainable Development Goal, pengenalan ringkas. Mungkin saya tidak bincang secara detail atau mungkin sebab ia telah dibincangkan oleh penceramah kita sebelum ini, insya-Allah. Kemudian berkaitan dan perbandingannya antara maqasidus syariah dan juga SDG. Secara umum maqasid syariah itu ada dua perkataan. Yang pertama adalah maqasid dan yang kedua adalah syariah. Yang kita akan lihat maksud maqasid. Maqasid itu adalah kata plural kepada maqsad ataupun maqsid. Ini dalam bahasa Arab lah, daripada perkataan qasada, yaqsidu, maqsadun ataupun maqsidun. Yang kedua, dari segi bahasa ia adalah membawa maksud jalan yang lurus ataupun perkara yang mudah, keadilan, jalan pertengahan dan menuju ke satu jalan. Ini biasalah kalau dalam pengajian Islam, apa-apa perkataan kita akan melihat definisi dari segi bahasa dan juga definisi dari segi istilah. Kan kadang-kadang dari segi bahasanya adalah berbeza dengan dari segi istilah dan biasanya adalah sama. Dan kita tidak boleh memahami sesuatu itu melalui definisi dari segi bahasa sahaja, tetapi perlu melihat dari segi istilah juga. Dan sebagai contoh, saya bagi contoh untuk orang Islam, kita memahami solat itu dari segi bahasanya membawa maksud doa. Dan dari segi istilahnya adalah seperti yang kita buatlah, mula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jadi itulah adalah definisi istilah. Tapi tidak cukup sekadar kita berpada dengan definisi bahasa, iaitu doa. Sebab tu ada sebahagian kumpulan yang salah memahami konsep solat yang sebenarnya, maka dia kata cukup sekadar berdoa sahaja telah dikira sebagai solat. Sedangkan solat itu adalah lebih lagi, dia ada definisi istilahnya yang lebih terperinci lah. Okay, kemudian dari segi syariah pula, ia membawa maksud mengambil air dengan mulut ataupun mula melakukan sesuatu, kan, dekat dengan jalan ataupun meninggikan sesuatu, menetapkan dan menjelaskan sesuatu. Ini dari segi maksud syariah lah. Dan kita lihat dari segi definisi syariah secara istilah pula, ia adalah satu perundangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, sama ada dalam perkara ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah yang melibatkan antara interaksi manusia sesama manusia dengan dalam segenap aspek kehidupan. Di syariat, ia adalah satu, bagi orang Islam, mereka mempercayai bahawa ia adalah satu perundangan ataupun satu undang-undang yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah SWT kepada umat manusia. Jadi apa sahaja peraturan yang ada dalam Quran, peraturan yang dalam hadis itu menjadi satu syariat kepada orang Islam. Sama ada melibatkan cara makan,
akhlak, cara minum, cara beribadah dan sebagainya. Okay, definisi maqasid syariah pula secara gabungan antara maqasid dan syariah, ia menjadi maksud adalah satu matlamat utama yang ingin dicapai di sebalik pensyariatan hukum demi kepentingan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Dan sebagai contoh, ibadah puasa, maka ibadah puasa itu adalah satu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala lah, dan satu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu diikuti ataupun perlu dilakukan oleh semua orang Islam. Dan solat itu dia mempunyai tujuan ataupun kepentingan yang membawa kepada kebaikan sama ada di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau di akhirat maka kebaikannya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menambah ketakwaan dan sebagainya lah. Dan itu bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat kebaikan di akhirat nanti yang bersifat perkara-perkara pahala dan sebagainya. Dan juga ia juga membawa kepada kebaikan di dunia, iaitu melibatkan kesihatan dan sebagainya. Jadi itu dimaksudkan sebagai maqasid, maksudnya puasa. So dia ada tujuan dia adalah tujuan di akhirat, ataupun maqasidnya di yang akhirat kebaikan, dan juga di dunia adalah kebaikan juga. So di akhirat nanti dapat pahala dan di dunia dapat kesihatan. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sihat. Dan dari segi fakta saintifik pun kita tahu bahawa berpuasa itu adalah salah satu daripada cara untuk kita menambah kesihatan tubuh badan, ada meningkatkan antibody dan sebagainya. Okay, kemudian kita lihat maqasid syariah ini dia mempunyai 3 tahap, kan, iaitu tahap daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Hajiyat ini di essential, yang paling penting. Daruriyat yang paling penting, di essential. Hajiyat di complementary, dan tahsiniyat di embellishment. Dan tahsiniyat ni adalah di embellishment. Okay, jadi hajiyat adalah satu perkara yang asasi yang diperlukan oleh setiap manusia. Tanpanya kehidupan menjadi porak-poranda. Ini adalah perkara daruriyat. Seperti contoh rumah, makanan. Ni makanan kita ada banyak jenis lah. Makanan dia boleh masuk bawah hajiyat, boleh masuk bawah tahsiniyat, tapi ini makanan yang utama. Biasanya adalah kita panggil sebagai makanan ruji lah. Makanan ruji, nasi, jagung ke tepung, roti dan sebagainya, itu adalah perkara daruriyat. Hajiyat ini mungkin dari segi lauk, kan. Tahsiniyat ini mungkin dari segi tambahan-tambahan lain lah, kan. Sambal dan sebagainya. So itu gambaran umum untuk kita mudahkan kefahaman lah, kan. So dia ada daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Hajat pula adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menolak keadaan sukar dan susah. Tanpanya hidup boleh menjadi sempit. Ini dari segi hajat, kan. Kalau tak ada, maka ia akan menjadikan kita susah, kan. Sebagai contoh, manusia hidup, okey, dia ada rumah, tetapi dalam rumah itu adalah rumah yang kosong. So dia memerlukan perkara-perkara hajat seperti katil, lampu dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai hajat untuk melengkapkan kehidupan. Dan kalau tak ada katil, lampu, mesin basuh ke peti ais ke, maka ia akan menjadikan kehidupan yang susah. Tetapi dia tak masuk bawah daruriyat lah, sebagai contoh. Maksudnya rumah kalau tak ada katil, kita boleh tidur lagi. Cumanya tidur itu adalah tidur yang
sukar lah, tidur yang sukar ataupun susah. Kemudian kita ada pelengkap. Pelengkap ini adalah kehidupan, pelengkap kepada kehidupan manusia ataupun kita sebut sebagai tahsiniat, de-embellishment. Ketiadaannya membawa kepada masalah yang besar ataupun kesempitan, maksudnya tidak membawa masalah yang besar atau kesempitan dalam kehidupan harian. Contohnya macam makanan tadi, kalau kita makan tak ada sambal, maka kita masih boleh makan. Kalau macam dalam rumah, tahsiniat ini mungkin televisyen. Dan maksudnya kalau tak ada pun sekarang ni orang dah tak rasa susah. Sebab apa? Sebab setiap orang ada handset dan ada internet. Internet mungkin kalau zaman dahulu, mungkin dia berada pada tahap hajat. Tetapi tidak mustahil. Dan, dengan perubahan masa pada zaman ini, dia menjadikan internet itu dia boleh naik ke tahap daruriyat. Sebab apa? Sebab orang nak bekerja dan sebagainya semua akan menggunakan internet, kan. Dan perubahan-perubahan ini dia boleh bersilih ganti lah, kan? Boleh bersilih ganti. Biasanya hajat ini dia kadang-kadang boleh naik ke tahap daruriyat. Okay, seterusnya kita melihat pula kepada 5 elemen utama yang ditekankan di dalam maqasid syariah, iaitu untuk menjaga agama, untuk menjaga nyawa, untuk menjaga akal, untuk menjaga keturunan dan untuk menjaga harta. Okay, menjaga agama biasanya ia adalah merujuk kepada syiar-syiar agama lah. Jadi syiar-syiar agama ini perlu dikekalkan dalam apa jua keadaan, tidak kira apa-apa yang berlaku. Sebagai contoh, azan, solat jemaah, solat Jumaat, dan lain-lain lah, kan? Haji dan sebagainya lah. Jadi semua ini dalam apa jua keadaan mesti dikekalkan. Contohnya macam zaman COVID sekarang ni, COVID-19 sebelum inilah, masa kita PKP ke PKPP. Maksudnya yang full lockdown tu. So, semua ini masih dikekalkan, tetapi dengan kapasiti yang tertentu, dengan mematuhi SOP yang ada lah, kan? Maksudnya masih perlu dikekalkan. Itu dinamakan sebagai menjaga agama. Kemudian menjaga nyawa pun ini ditekankan di dalam Islam. Jadi menjaga kesihatan, pemakanan dan juga undang-undang yang dibuat untuk menjaga nyawa. Sebagai contoh, hukuman bunuh untuk orang yang bunuh dengan sengaja. Jadi kalau bunuh tidak sengaja itu, ini bunuh dengan sengaja. Kalau tak sengaja, maka di dalam Islam kita ada dinamakan sebagai bayaran diat. So bayaran diat ini nilainya adalah 100 ekor unta. Dan kalau kita bayangkan satu ekor unta ini nilainya adalah 6K, 6,000. So kita bahagilah. So nilai satu nyawa manusia yang terbunuh secara tidak sengaja itu adalah pembunuh itu perlu membayar, ataupun ahli keluarga pembunuh itu perlu membayar sebanyak 600 sehingga 700,000, kan. Itu kalau ada lah. Tetapi sistem tersebut tidak dipraktikkan pada masa kini lah. Walaupun ada sebahagian sarjana Islam di Malaysia ini cuba nak mencadangkan supaya sistem diat ini digantikan pada hari ini dengan sistem takaful. So maksudnya apa? Kalau kita bawa kereta, kita terlanggar seseorang, maka orang yang terbunuh itu keluarganya akan mendapat pampasan melalui bayaran takaful dengan nilai-nilai yang tertentulah. Jadi itu satu perkara yang kita boleh lihat lah, kan? Yang cuba untuk sebab apa? Sebab kita tengok sekarang ni orang yang ahli keluarga yang mangsa aksiden dan sebagainya, mereka tidak terbela. Dan jadi dengan mendapat perkara ini, maksudnya benda ini dah ada dah dalam Islam, cuma macam mana kita nak fitkan dia dalam sistem perundangan yang ada. Jadi cadangannya adalah dengan menggunakan sistem
sistem takaful. Selagi ia tidak dikuatkuasakan di dalam akta ataupun di dalam undang-undang, maka dia tidak menjadi susahlah untuk dilaksanakan. Kemudian segi kesihatan, so kita ada vaksin dan sebagainya, maka apabila kerajaan telah mewajibkan untuk kita mengambil vaksin dan sebagainya, maka kita perlu mematuhinya lah, kan, untuk menjaga nyawa dan juga menjaga kesihatan kita dan juga kesihatan orang lain. Kemudian menjaga akal. Jadi Islam menyuruh untuk kita menjaga kewarasan. Sebab tu dalam Islam dilarang untuk minum arak. Sebab apa? Sebab ia boleh menghilangkan kewarasan. Menghilangkan kewarasan dan menyebabkan masalah-masalah yang lain lah, kan? Ataupun dadah dan sebagainya. Okay, kemudian Islam juga menggalakkan untuk kita menambah keilmuan. Banyaklah hadis-hadis, nanti kita akan tengok perkaitannya dengan SD, dan juga menghindari daripada kebodohan dan buat satu perkara yang memalukan dan sebagainya lah, ataupun yang boleh menyebabkan kebodohan. Okay, seterusnya menjaga keturunan. Jadi di dalam Islam disyariatkan perkahwinan, kan, antara lelaki dan wanita, kan, ataupun lelaki dan perempuan, dan Islam melarang perzinaan lah, ataupun persetubuhan sebelum perkahwinan, dan untuk menjaga keturunan. Maksudnya persetubuhan itu hanya boleh dilakukan kalau dalam Islam selepas sah ikatan perkahwinan, dan sah ikatan perkahwinan yang telah diluluskan oleh jabatan agama lah, kan, dan perkahwinan tersebut adalah diiktiraf di sisi undang-undang. Kemudian juga hukuman jenayah untuk orang-orang yang melakukan jenayah rogol dan sebagainya, maka mereka tetap akan dihukum lah, kan, untuk menjaga keturunan tadi tu, kan. Dan untuk isu yang sering disalah faham, kan, Islam dan LGBT. Jadinya pada sudut pandang Islam, perbuatan LGBT itu adalah satu perkara yang salah lah, kan. Sebab apa? Sebab ia bertentangan dengan panduan-panduan yang telah ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi SAW. Yang mana Al-Quran dan hadis itu adalah menjadi sumber panduan yang utama bagi umat Islam. Jadi mereka mempunyai satu sudut pandang yang berbeza, satu kacamata yang berbeza berbanding dengan pandangan orang yang bukan Islam. Jadi secara umum Islam menolaklah perbuatan LGBT. Tetapi apabila seseorang itu melakukan dosa-dosa yang bersifat peribadi, dosa-dosa yang tidak diceritakan atau tidak diketahui, maka Islam menyarankan untuk dia menyembunyikannya dan bertaubat secara individu. Dan perkara ini bolehlah kita lihat kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, banyaklah perkara ini dipraktikkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan teknologi sekarang ini. Kita ada teknologi kita panggil sebagai permainan beradas, maksudnya ataupun in vitro lah, IVF. Dan pernah satu cadangan untuk melakukan IVF itu antara satu orang suami yang berkahwin dua. Mungkin isteri pertama itu mempunyai telur, tetapi tidak mempunyai ataupun tidak boleh mengandung lah, atas faktor-faktor kesihatan, ataupun tidak sesuai rahimnya dan sebagainya. Jadinya telur tersebut mungkin sihat dan ditanam ataupun disenyawakan dengan sperma suami dan kemudian ditanam di dalam rahim isteri yang kedua. Jadi adakah perkara ini boleh? Maka selepas mereka bincang, maka perkara ini tidak dibenarkanlah. Sebab apa? Sebab anak tadi dia akan jadi anak siapa? Kan? Adakah anak pemilik ovum ataupun anak orang yang melahirkan? Jadi anak tadi itu kita tak tahu keturunannya tu di belah mana. Jadi Islam tidak membenarkan perkara sedemikianlah, kan. Kemudian menjaga harta. Jadi Islam meletakkan bahawa syarat-syarat
dan juga rukun jual beli itu mestilah jelas, mendapat persetujuan kedua-dua pihak, dan tidak boleh adanya penipuan, kan, untuk menjaga harta, pemindahan harta daripada penjual kepada pembeli itu berlaku dengan baik, kan, dengan jelas, dan tidak ada unsur-unsur penipuan, tidak ada unsur-unsur riba, rasuah dan sebagainya. Kemudian larangan mencuri juga di dalam Islam, kan. Islam melarang seseorang itu daripada mencuri kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat mendesak. Yang kita lihat tadi dari segi pertimbangan maqasid tadi tu. Kalau ia berada pada tahap daruriyat, maksudnya kalau dia tak makan tu memang dia mati, maka Islam membenarkan seseorang itu untuk mencuri. Tetapi curi itu bukan satu curi yang mutlak. Maksudnya kita kata ambil hanya pada kadar untuk hidup sahaja. Jadi kalau ambil itu, contohnya ambil beras, ambil roti 1, 2, bukan ambil ataupun bukan mencuri sampai orang nampaklah benda tu bukan dia nak menyelamatkan nyawanya, tetapi lebih kepada sekadar nak mencuri, kan. Maksudnya kalau dia pergi mengambil itu, curi Nutella ke apa ke, makanan-makanan yang bukan makanan ruji, maka perkara tersebut tidak dibenarkan. Okay, seterusnya kita lihat kepada SDG. Okay, SDG ini saya rasa kita dah dalam kelas sebelum ini telah dibincangkan tentang sejarah dan juga perincian SDG. Jadi hari ini saya akan lihat secara umum lah berkaitan antara SDG dengan maqasid syariah ataupun dengan Islam secara umum. Yang pertama sekali kita lihat dari segi SDG goal yang pertama dan yang kedua, yang berkaitan dengan no poverty dan juga zero hunger. Di dalam Islam meletakkan bahawa hukum membantu orang yang miskin itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini maksudnya ia adalah satu tugasan masyarakat secara keseluruhan. Dan selagi adanya orang miskin di dalam komuniti kita, maka selagi itulah komuniti itu berdosa, kan. Sebab tu di dalam hadis Nabi SAW ada sebut, kan, tidak beriman seseorang itu pun tidak sempurna iman seseorang itu sekiranya dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu bahawa jirannya itu tidur dalam keadaan kelaparan, kan. Jadinya Islam itu tidak membenarkan jirannya itu tidur dalam keadaan kelaparan. Kemudian diwajibkan juga untuk orang Islam itu membayar zakat. Zakat itu adalah salah satu daripada rukun Islam, yang mana kalau salah satu itu tidak ada dalam keadaan dia mampu untuk membayar zakat dan tidak bayar, maka Islamnya itu mempunyai kecacatan. Dan zakat itu diberikan kepada 8 orang asnaf. 8 orang asnaf itu ataupun 8 orang penerima lah, jenis penerima. Kita ada fakir, miskin, dan pemberian itu adalah satu pemberian yang mana dalam Al-Quran disebut zakat itu walaupun orang kaya itu yang keluarkan, tetapi Al-Quran sebut bahawa di dalam harta orang kaya itu adanya hak orang miskin, iaitu zakat tadi itu. Kenapa sedemikian? Sebab apa? Yang mengkayakan orang kaya itu adalah orang miskin juga. Orang miskin membeli barang-barang yang dijual oleh orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu sebagai satu kewajipannya bahawa dia kaya itu bukan kaya dengan dirinya sendiri, tetapi dia kaya dengan bantuan ataupun dengan apa yang dilakukan oleh orang miskin. Sebagai contoh macam dia pejabat dan sebagainya. Maka orang-orang yang kurang berkemampuan, orang-orang miskin tadi itulah yang telah mencuci bangunannya, yang membantu bisnes-bisnes orang kaya itu secara tidak langsung, yang menyebabkan sebenarnya mereka juga berhak untuk mendapat sebahagian lebih daripada gaji yang telah mereka dapatlah. Okay, kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW sebut Islam juga menggalakkanlah supaya kita keluar daripada kepompong kemiskinan dengan berusaha, kan.
Kemudian berkenaan dengan zero hunger juga, Islam melarang umatnya daripada membazir kerana ia adalah kawan syaitan. Dan selain daripada itu, kita juga perlu ingat bahawa apabila kita makan, seperti yang disebutkan dalam hadis bahawa jangan makan terlalu kenyang, kan. Ingatlah bahawa 1/3 itu untuk makanan, 1/3 itu untuk minuman dan 1/3 itu untuk udara. Jangan makan sehingga tidak ada tempat dalam perut untuk kamu bernafas. Okay, kemudian seterusnya adalah good health dan juga well-being. Ini adalah maqasid menjaga nyawa lah, menjaga kesihatan. Kesihatan itu sangat sinonim dengan kebersihan. Dan Islam itu meletakkan kebersihan adalah salah satu daripada bukti keimanan. Jadi tidak sempurna iman seseorang itu. Al-Quran menyebutkan bahawa kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi tanda-tanda iman seseorang itu adalah dengan bersih lah. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahawa dia menyukai orang yang menyucikan diri, iaitu bersih. Dan Nabi SAW sendiri dalam banyak keadaan menggalakkan para sahabat untuk mendapatkan rawatan sekiranya berada dalam keadaan tidak sihat. Dan rawatan itu perlu diambil daripada orang-orang yang betul, perlu diambil daripada doktor-doktor yang disahkan kemampuannya. Dan sebagai contoh, dikaitkan dengan kalau kita lihat dari segi vaksin, dari segi masalah COVID-19 pada masa kini, maka apabila vaksin nanti telah sampai ke Malaysia, maka kita wajib ambil, kan, untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Kemudian konsep kuarantin juga telah disebutkan dalam hadis bahawa apabila sesuatu kawasan itu ada taun, penyakit taun, wabak taun, maka orang yang ada di dalam negeri tersebut dia tidak boleh, ataupun kawasan tersebut tidak boleh keluar, dan orang yang luar tidak boleh masuk. Jadi konsep ini atau hadis ini adalah selari dengan konsep kuarantin yang kita amalkan sebelum ini. Kemudian Nabi juga menyuruh untuk kita menjaga kebersihan diri, kan, mengambil wuduk, bagi orang Islam untuk mengambil wuduk, membasuh najis selepas membuang air kecil ataupun air besar dengan bersih, bersiwak, kemudian basuh tangan apabila bangun daripada tidur, sebab ketika tidur kita tak tahu tangan kita telah memegang kawasan-kawasan yang bersih ataupun yang kotor. Jadi sebelum kita buat apa-apa sahaja, bangun daripada tidur, Nabi SAW suruh untuk kita membasuh tangan, sama ada makan ke apa ke, pastikan kita membasuh tangan dulu. Begitu juga dengan larangan memakan makanan yang tidak sihat dan memilih makanan-makanan yang halalan thayyiban. Terusnya dari segi quality education. Jadi ini adalah sebahagian daripada maqasid hifzul aql. Jadi menjaga akal. Dan kewajipan mencari ilmu, dan Islam mewajibkan umatnya adalah untuk mencari ilmu, dan malah sangat memberikan motivasi dan memberikan pahala yang besar kepada orang yang mati ketika mencari ilmu lah. Contohnya naik motor nak ke kuliah dan berlaku aksiden dan sebagainya, maka pahalanya itu adalah seperti maka dia mati itu dalam keadaan mati melalui jalan ke syurga. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW disebut tentang amalan yang terbaik seorang bapa kepada anak itu adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Dan 3 amalan yang apabila seseorang anak Adam itu mati, seorang yang manusia itu mati, maka amalan-amalan, the good deeds yang dibuat dalam dunia itu semuanya habis, semuanya terputus, melainkan 3 perkara, iaitu anak yang soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa walaupun ibu bapanya telah meninggal dunia. Kemudian amal jariah, amal-amal kebaikan yang dibuat yang diteruskan oleh orang-orang lain, dan juga ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu dia diwarisi. Selagi mana ilmu yang kita ajar itu kepada orang itu diwarisi, selagi itulah kita percaya bahawa dia akan terus mendapat pahala. Okay, kemudian dari segi gender equality. Jadi gender equality ni dalam Islam kita Allah Taala sebut bahawa setiap makhluk itu diciptakan secara berpasang-pasangan.
lelaki dan juga wanita bagi manusia, dan juga jantan dan betina bagi haiwan dan tumbuhan. Jadi Nabi melarang kita untuk mengambil, atau orang lelaki lah khususnya, manusia secara khususnya dan lelaki, mengambil kesempatan terhadap dua jenis manusia, iaitu anak yatim dan juga wanita. Kenapa anak yatim? Kerana mereka sudah tidak mempunyai ibu bapa yang boleh memantau ataupun backup mereka ketika mereka dizalimi. Dan juga wanita. Wanita ini dari segi fizikalnya adalah kalau nak dibandingkan dengan lelaki, secara umumnya lah, biasanya fizikal lelaki itu adalah lebih kuat kan. Jadinya sebab itu kebanyakan keganasan rumah tangga yang sering menjadi mangsa itu adalah wanita, walaupun ada dalam sebahagian keadaan lelaki juga ataupun suami itu mungkin menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga, tetapi secara keseluruhan dalam statistik di peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa majoriti yang menjadi sasaran keganasan adalah wanita. Jadi Islam telah melarang suami daripada memukul isteri kan. Hendaklah mendidik, menjaga isteri itu dengan baik kan. Dan suami wajib menyediakan nafkah. Nafkah ni maksudnya perbelanjaan kepada isteri, memberikan pendidikan kepada isteri kan, tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya. Dalam Al-Quran disebut bahawa lelaki itu adalah qawam itu dah lebih secara umum daripada wanita. Jadi kenapa lelaki itu lebih daripada wanita? Sebab lelaki ni dia banyak tanggungjawab yang lain terhadap wanita. Jadi lelaki itulah yang perlu menyediakan semua kelengkapan kepada isterinya. Dan hatta makanan sekalipun lelaki perlu sediakan secara umumlah lelaki perlu menyediakan bahan asas keperluan-keperluan kepada keluarganya. Okay, seterusnya, clean water, goal yang ke-6 adalah clean water dan sanitation. Jadi Islam mengatakan bahawa air itu adalah hak bagi setiap manusia. Ada satu kisah zaman Nabi SAW ketika penduduk Madinah pada waktu itu menghadapi masalah air, dan ada satu telaga ataupun satu perigi lah yang menjadi milik seorang lelaki Yahudi, yang mana ketika itu dia menjualnya kepada orang-orang Islam. Jadi Sayyidina Umar ini disebabkan dia adalah seorang yang kaya, dia telah ingin membeli telaga tersebut daripada lelaki Yahudi tadi. Jadi di permulaan lelaki itu tidak mahu jual, dan akhirnya Sayyidina Osman itu memberikan satu tawaran yang sangat mahal dan sukar untuk ditolak oleh lelaki Yahudi, tetapi dia tidak menjual secara keseluruhan. Maksudnya dia jual sebahagian hari sahaja. Maksudnya contohnya 3 hari Sayyidina Osman dan 4 hari itu adalah milik lelaki Yahudi. Jadi 3 hari yang Sayyidina Osman beli itu diwakafkan kepada orang lah, penduduk di Madinah, sama ada kepada orang Islam dan juga kepada orang Muslim bukan Islam, sama ada kepada manusia dan juga kepada haiwan. Jadi dan 4 hari lagi yang milik orang Yahudi tadi itu dia akan jual. Dan kesannya hari yang Sayyidina Osman wakafkan air tadi itu kepada manusia, maka penuh orang datang untuk mengambil air daripada telaga ataupun perigi tersebut. Sebaliknya 4 hari yang dijual oleh orang Yahudi tadi itu tak ada siapa pun datang beli. Jadi akhirnya dia buat keputusan untuk menjual secara keseluruhan perigi tadi itu ataupun telaga tadi itu kepada Sayyidina Osman. Jadi namakan sebagai konsep wakaf air. Islam juga mewajibkan untuk Muslim menjaga kebersihan air. Jadi sebab tu dilarang, Nabi SAW ada melarang daripada kencing di kawasan tadahan air, kencing di bawah pokok, kencing di air yang mengalir. Kerana apa? Untuk menjaga kebersihan air lah antaranya. Kan? Okay, seterusnya yang ketujuh adalah affordable dan clean energy. Jadi ni goals yang ketujuh. Semua orang mampu untuk mendapat akses. Nanti kita akan tengoklah dalam contoh yang seterusnya nanti.
Okay, kemudian yang ke-8 adalah berkenaan dengan decent work. Decent work and economic growth. Jadi Islam, kita dah bincang tadi itu, Islam menggalakkan seseorang atau setiap manusia untuk mencari rezeki. Dalam solat Jumaat itu disebutkan, dalam selepas solat Jumaat itu disebutkan bahawa dan apabila telah selesai solat Jumaat maka bertebaran di atas muka bumi. Kan maksudnya Allah SWT menyuruh manusia itu bertebaran selepas solat Jumaat untuk mencari rezeki. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW, kan ada seorang lelaki Ansar ini, dia sangat miskin lah, kan dia datang jumpa Nabi SAW dan minta bantuan. Maksudnya lelaki yang sihat, kan, bukan lelaki yang sakit, cacat ataupun ada kekangan-kekangan yang lain. Lelaki sihat, cuma dia miskin. Jadinya dia datang berjumpa Nabi SAW untuk meminta bantuan. Kemudian Nabi tanya, kamu ada apa dekat rumah kamu? Dan dia kata, kami hanya ada air. Dia hanya bekas air dan juga ada pakaian ataupun alas yang digunakan lah. Kan? Jadi Nabi suruh dia datang bawa, dan Nabi buat lelong lah kepada sahabat-sahabat yang lain. Siapa nak beli? 1 dirham, 2 dirham, dan akhirnya ada orang membeli dengan harga 2 dirham. So Nabi ambil duit 2 dirham tadi tu, Nabi bagi kepada lelaki Ansar tadi. Dan Nabi kata 1 dirham ini gunakan untuk bawa makan, dan lagi 1 dirham ini pergi beli kapak. Dan kemudian dia bawa balik kapak, dan Nabi SAW betulkan kapak tadi tu, dan suruh lelaki tadi tu pergi jual, pergi cari kayu api dan jual kayu api tersebut. Jadi selepas beberapa ketika, dia kata dia dah boleh teruskan hidup macam biasa. Dan Nabi SAW memujinya lah, kan, dengan mengatakan bahawa ini adalah lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Jadi goals yang ke-9 adalah berkenaan dengan industri, innovation dan infrastructure. Yang ke-10 adalah berkenaan dengan reduced inequalities. Jadi pembahagian kekayaan ini sangat ditekankan di dalam Islam. Malah Nabi SAW ada sebut, antara kehancuran umat-umat yang terdahulu itu adalah disebabkan orang kaya itu hanya memutarkan duit di kalangan mereka sahaja. Kan, jadi macam yang saya sebut sebelum ini, bahawa zakat itu diambil daripada orang yang kaya kepada orang yang miskin, dan definisi had seseorang itu perlu membayar zakat adalah dengan had kifayah yang tertentulah, kan. Contohnya dengan penilaian emas dan perak. Maksudnya orang ada duit di dalam bank sebanyak 14,000, secara umum 14 atau 15,000 pada had tertentu, had minimum, maka dia perlu keluarkan sebanyak 2.5% lah zakat tadi tu. 2.5% daripada nilai. Contohnya kalau dia ada 15,000, dan 15,000 ini tidak berkurangan selama tempoh setahun. Jadi dia perlu keluarkan sebanyak 2.5% daripada nilai 15,000 tadi. Dan diberikan kepada asnaf-asnaf lah. Okay, Islam juga melarang daripada monopoli. Dan sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan yang negatif yang sangat banyak. Okay, kemudian yang ke-11 adalah sustainable economic cities dan communities. Yang ke-12 berkenaan dengan responsible consumption and production. Dan jadi dari segi consumptionnya itu, kita tidak boleh membazir lah. Dan Allah Taala sebut, makanlah, minumlah, dan jangan membazir. Fakulu washrabu wala tusrifu, dan jangan kamu membazir. Okay, seterusnya yang ke-13, 14 dan 15 ini saya gabungkan lah. Berkenaan climate action, life below water, dan juga life on land. Secara umum Allah Taala menyuruh untuk menjaga alam sekitar. Dan secara jelas Allah Taala sebut bahawa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan muncullah kerosakan di daratan dan juga di lautan disebabkan tangan-tangan
manusia. Kemudian Allah SWT biarkan supaya mereka sendiri merasakan kesan buruk daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan semoga ataupun diharapkan supaya mereka itu kembali untuk bertaubat di atas kerosakan-kerosakan di dunia yang telah dilakukan oleh mereka sendiri. Kemudian berkenaan dengan live online itu, Islam sangat menggalakkan kita untuk bercocok tanam. Dan antaranya dalam hadis Nabi SAW sebut, kalaulah sekarang ini berlaku hari kiamat dan dekat tangan kita ada sebiji benih, benih tamar, kalau pada waktu itu tamar, maka tanamlah tamar itu, walaupun kita tahu bahawa kita tidak akan sempat untuk menuai hasilnya kerana sudah berlakunya kiamat. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat menjaga tentang alam sekitar lah. Okay, seterusnya yang ke-16, peace, justice and strong institution. Jadi Islam sangat menitik beratkan tentang peace, atau kita sebut dalam bahasa Arab sebagai adalah, keadilan ataupun al-adlu. Adil ini adalah kalau dalam definisi Islam, justice ni. Justice dari segi definisi Islam, ia membawa maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dia bukan semata-mata equal, tetapi dia adalah justice. Kalau equal ni satu dengan satu, tetapi justice ini mungkin ada sebahagian orang dengan ciri-ciri tertentu dia perlu mendapat lebih, kan? Dan orang dengan ciri-ciri tertentu dia perlu mendapat tidak boleh mendapat lebih. Kemudian dari segi peace, keamanan perlu dijaga. Sebab tu dalam Islam kita ada satu undang-undang dinamakan sebagai undang-undang Hirabah. Hirabah ini adalah kita panggil sebagai gangsterism lah. Maksudnya sesiapa yang buat sesuatu yang mengganggu ketenteraman awam, kan, gangster dia buat. Kalau zaman dulu contoh yang diberikan adalah orang yang melakukan yang menahan orang di tengah jalan di padang pasir. Kalau zaman kita sekarang ni maksudnya samalah, orang yang merompak, orang yang buat apa sahaja yang mengganggu ketenteraman awam, yang sampai orang takut. Dia ganggu orang tak takut lain, ganggu yang orang takut. Kalau ganggu orang menyampah itu lain, pun akan dikenakan tindakan. Tetapi ganggu sampai orang takut, tembak sana sini dan sebagainya, maka dia boleh dikenakan sebagai di bawah konsep Hirabah, iaitu sama ada dendanya adalah dengan dia dibunuh, disalib, ataupun dipotong tangan kanan dan potong kaki kiri, ataupun dibuang negeri ataupun daerah, berdasarkan kepada tahap-tahap gangsterism ataupun tahap-tahap mengganggu keamanan yang telah mereka lakukan. Okay, kemudian yang terakhir adalah partnership for the goals. Kan ini adalah untuk sama-sama melakukan kebaikan dan sama-sama untuk menghindari daripada melakukan keburukan. Dan sebab tu Nabi SAW disebut, sesiapa yang mula mereka-reka ataupun mengasaskan sesuatu yang baik yang menyebabkan orang lain ikut, maka bila mana ada orang lain ikut, maka dia pun akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian untuk kali ini berkenaan dengan maqasid syariah dan juga berkaitannya dengan SDG. Jadi saya rasa itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.